Sebab saya tak ubah lagi due date tu. So no worries about due date. You just submit je. Saya tengah nak upload file JSE ni tapi ada masalah sikit. Macam itulah tak dapat nak ni. Saya pun tak dapat nak download kan. So saya tunggu sekejap. Dapat kita tengok dulu nanti kita settlekan yang this one Kita settlekan dulu yang this morning punya program yang kita dah buat. Kita refresh balik sikit Saya kena buka dua-dua lah. Sekejap. Okey, untuk C4 sama juga kan, C4 RE sample 4. So dia minta kita provide secret password So this time kalau kita supply the password for the first arguments and second argument So argument 0 and argument 1, and then we try to key in the password. So macam biasalah, it will expect us to submit password. Mungkin dari segi dia punya length per password should be more longer. So we try 5. Tak cukup lagi. So and then we try lagi lah 8. Still tak cukup. So panjang lah password ni kan. 10. So tadi saya try 8. So now it's 10. So means that dia punya length should be 10 ke atas lah. So saya tengok kalau try. Cuba tambah single quote dekat last password tu. Single quote tu maksudnya apa? Kan ada simbol quote. Cuba tambah satu. Simbol single quote yang tekan shift lepas tu tekan yang double quote tu. Ni. Cuba enter. Double quote ni lah. Double quote boleh ke? Ini ini dia tak dapat nak baca string kan. Dia tak stringnya tu. Dia tak dapat baca string ke ni? Ini sebab this program dia macam bila kita create program tu kita kena tengok lah. Macam yang this one is program just untuk dia accept the string je kan. So that's why dia tak dapat nak ni lah. Yang ni yang kadang-kadang tu bila programmers bila dia buat something yang tak boleh tu, kita boleh try untuk inject something kan. Kita inject SQL injection lah whatsoever kan. Kita tambah extra code. Lepas tu dia akan give some output kan. So lepas tu dia keluar error ataupun dia keluar something yang give some information for us yang kita boleh gunakan lah untuk kita inject. So macam yang program ni, sebab this is a simple program yang dia run, so dia tak dapat nak read something lah kat situ. Sebab dia hanya menggunakan string and also they change the value by using the kita kata apa? ASCII punya values.
Ini nak keluar macam mana? Close. Konfusi boleh tu. Okay, tak apa. Kita tengok balik. Alright, so dia wrong password. So kita kat sini kita boleh agak lah 10 characters Tapi mungkin yang menjadi masalah pada kita tu lah. So dari segi apa? Programming kan yang kita kurang faham kat sini. Sebab dia melibatkan programming. Okay. Siapa yang dah dapat password ni? Try juga semalam, cuma tak faham part yang dia puts apa if else je tu. Okay. Kita boleh tengok sekejap. Sample 4 dah ada. Oh, saya dah run pagi ni asal lemah sungguh. Buat air dulu. Apa dia? Buat air dulu. Nescafe itu ke. Untuk kopi tu. Semalam dah tidur, tengok bola pun sampai terlena. Pada pi yang Itali kan tengok. Yang Itali kan tengok. Okay, so okay. Saya pun terlupa kata hari Ahad. Ingatkan lambat lagi game. Italy menang kan? 2-1 lah. Sampai penalti apa sampai masa tambahan tu yang putih yang tunggu. Oh. Saya tak tengok sangat yang sebelum ni. Tengok sikit-sikit kan. Cuma dia dah masuk sebut akhir ni tak nak terlepas momen. Oh. Nak ada juga momen-momen yang tengok. Okay. So, dekat sini. So, select all. Kita nak tengok jauh sikit. Yang ni saya ubah dia punya mouse punya function So kalau kita klik kalau kita nak highlight coding tu, so kita akan gunakan left button lah. So if not, kalau dia akan pergi dekat middle. So kalau mouse kita tu ada yang scroll tu kan, so dia akan gunakan scroll tu lah. Klik dekat scroll tu untuk kita highlight. So yang this one I change to left. So left click lah. So bila kita left, kita klik kat sini dia akan highlight lah. So dia akan jadi highlight. Okay. Okay, so as usual, we goes to the main functions. We try to find out for the main functions. Okay, so as we know that we can use this compile windows to find out what is this program the programming is all about. Okay, so dekat sini kita nampak lah password dia. Bukan password lah, maksudnya dekat sini kita nampak dia punya main function. So as usual, same as last week, kita boleh first kali kita boleh edit lah function ni. Tapi kalau kita tak nak edit pun sebenarnya tak ada masalah. Cuma dekat sini bila the best practice adalah untuk kita cuba untuk kita give the variables name and the function string. So functions give the names that we familiar. Okay, cuma yang main functions ni kita nak make sure dia follow the standards lah. So kita kena macam last week kita buat, kita change sahaja kat sini. Alright.
So dia akan jadi integer, arguments count, and also Char star star arg arguments value. Okay, so this one kita follow lah the functions main that has been used for MSDN Microsoft punya functions. Okay, so yang ni is okay, and then kita akan tengok lah, kita akan start to figure out what is the password. So kita tengok dekat function tadi kan, dekat sini. So kita tadi alamak, kita dah tahu kan. So dia punya password when we run this argument 0, kita supply dia punya file name, and then we give arguments 1. Yes, we give the password. So this one is arguments 1, and then we will give the wrong password. So kita faham kat sini. Kalau kita bagi less than 10 password tu, so dia akan give the output. So from the coding itself, we find out that there are few sections yang kita tengah tengok. So first sections dekat sini So yang this one is okay. Sama juga macam dalam minggu lepas, if arguments count is equal to 2. Sebab tu kalau kita supply dot slash resample4, okay, and then kita supply dengan dia punya password, then dia akan check is equal to 2. Yes, this one is true. Then baru dia akan start buat function dekat sini. Kan? Tapi kalau kita supply arguments, contoh kita buat dot slash resample4 sahaja without supply the password, then dia akan check is not equal to 2, which is dia punya if functions, if statements tu is false, then dia akan terus keluar output ni lah, please provide the secret password. Okay, so kita buat yang tadi, and then dia akan start the first sekali, dia akan check balik apa yang kita supply. So dekat sini lah, okay, argument 2, so dia akan check strings length, dia punya password yang kita supply tadi. Okay, so ini adalah kita punya value inside the array 1. Okay, yang kita supply kan, maksudnya argv1, yang ni faham kan? argv0 adalah kita punya ni. So argv1 ni dia akan check strings length untuk kita punya ni. So inilah argv value 1. Okay, so dia akan check yang ni. Kalau cukup less than 10, dia akan keluar error lah. Kalau error dia akan keluar output ni, come on now, you should expect better from us. Boleh So kita supply 10, so dia akan check lah if apa yang kita supply tadi tu, alright, more than 10, then dia akan buat this statement. So dekat sini lah statement yang akan give us the idea what is the password. Boleh. So kat sini kita boleh change the variables, sebab kita tahu kan yang ni adalah functions untuk dia buat strings length. So kita boleh rename the variables. Okay, for example we use kita gunakan variables give length macam biasalah, give a variables name length, supaya kita nampak, kita faham lah function ni adalah untuk dia untuk calculate the length. Okay, then dia akan check kalau less than 0, akan give the dia akan return the value which is uvar1 dia akan give the value 0xfff. So what is this? Kalau dia check itu macam hex, bukan hex, apa? Dia hexadecimal value lah. Okay, tapi FFF ni, okay, dia 0x ni means that this is the hexadecimal value, betul. And then kita akan refer kepada value FFF. Okay, so value FFF ni, kita tengok So sebenarnya dia adalah complement number tu. Cuba lah 0xFFF. Dia ada berapa? Dia ada panjang kan? Panjang ni.
Okay. Nak tunjuk yang mana tu. Sebenarnya dia ada berapa F? 8. Sekejap. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 Ah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Dalam programming ni yang ni dia bagi sebagai, yang ni dia adalah sebenarnya adalah complements number lah. Complements number. Okay, dia ada complements number untuk F. Panjang. Ni. 4.2 bilion. So maksudnya kat sini dia nak bagi tahu kat sini value FFF tu yang tadi kita kata 0F 0X kan. So sebenarnya itu adalah value FFF. Tapi dekat sini dia nak bagi tahu kat situ sebenarnya dia adalah representations of two's complement number. Okay, the complements number. So kalau tengok 0x FFF tu sebenarnya maksud dia adalah is equals to negative 1. Itu maksud dia. Sebenarnya boleh je kalau dia nak buat kat sini is equal to negative 1. Tak ada masalah apa-apa kan. Tapi kat sini sebab dia nak cuba bagi nampak complicated sikit. So dia letaklah 0x, dia represented dalam bentuk hexadecimal value. Okay. So macam yang kita buat sebelum ni kan. Yang contohnya dia letakkan value is equal to 5. Okay, so kita faham lah itu adalah integer 5. But this one bila dia represented as 0x, sebenarnya dia nak bagi tahu kat situ adalah that is the hexadecimal value. And for this value, kita nampak kat sini so this value basically refer to negative 1 sebab dia adalah two's complement. So kalau F tu adalah hexadecimal dan 15 kan. So F tu memang maksud dia adalah negative 1. Okay. So kat sinilah memang dia consider dalam two's complements number system. Okay. FFF tu memang represented as negative 1. So dalam case coding ni, dia nak bagi tahu return value dekat sini adalah negative 1. Okay. So kalau length tu equals to 0, so dia akan return value negative 1 lah. Okay. So kalau macam contoh kat bawah ni pun sama juga. Value yang dia akan return tu so dia akan return the value. So kalau password tu salah, same, it will returns the value negative 1. Okay, but if the value, bila dia buat comparison tu betul, okay, if ni betul, then dia akan pergi kepada bahagian sini, dia akan return value 0. Okay, so kat situlah. Maksudnya by value by negative 1, okay, and value negative 0. Okay, so dekat sini kita boleh lah kalau kita nak ubah this variable, so we can also change the name, rename the variables. So let's say kita letak sebab kita tahu dia adalah function adalah variables untuk return the value. Contoh kita letaklah return integer sebab dia akan return integer either negative 1 or 0. Okay, so yang ni optional lah sama ada kita nak ubah ataupun tak nak ubah kan, it's okay, tak ada masalah lah. Tapi from this, kalau kita tengok dekat sini pun kita dah boleh agak dah password dia. Okay, so kalau kita run dekat sini, kita dah boleh agak dah password. Sebab apa? Sebab these sections yang give us the idea to know what is the password. So sekarang kita masuk ke bahagian password. So let's say we supply password more than 9, which is 10 and above. Dia supply lebih daripada 10. And then dia dah compare. Dia akan start do the comparisons for our password lah yang kita key in tadi tu. So dekat sini lah function untuk dia check. Okay, yes, lebih daripada 10, apa yang dia buat, dia akan pergi kepada second sections, dia akan check balik dekat sini. Alright, so dekat sini dia akan check. So dekat sini dia ada while loop. So yang mana bila dia buat while ni, dia akan patah balik. Sebab tu dia perlukan return value tu. Boleh faham? Sebab apa kita perlukan return value tadi tu? Kenapa dia perlukan this integer? Sebab
dia dah buat while. Bila dia buat while loop, while tu kan patah balik daripada bawah, dia akan naik balik, dia akan run balik statement tu kan, sampai bila dia nak run. So basically what conditions that makes the program loops tu still berjalan adalah because of the return value. So kalau loops tu get the returning value of -1, so dia faham lah, so dia akan terus print out wrong. Sebab apa? Sebab -1 tu nanti dia akan point pergi kepada wrong password. Okay, so sebab tu kita perlukan returning value tu kat sini. Okay, tapi untuk kita dapatkan what is the password dekat sini, dekat if ni, so if statement ni dia akan tentukan password dia. Tapi yang kita tengok kat sini while ni sebab dia nak buat looping. Okay, so apa yang kita kata what is this while statement program kat sini, the meaning of this program. Okay, while local underscore 18 so yang ni dia buat local underscore 18. So dekat sini dia akan menggunakan array index. Okay, kita dah tengok tentang array kan, sebelum ni kita dah tengok tentang array. Kemudian yang ni dia ada indexing for array. Yang ni melibatkan programming lah. So local underscore 18 tu sebenarnya adalah dia punya array index. So kat sini kita boleh ubah kenapa array index dia start dengan kosong. So contoh dia macam ni lah. Okay, start dengan kosong. Sebab kat sini contoh bila kita letak tadi kan ./re sample5 and then kita put a. Betul? So apa yang berlaku kat sini adalah kita supply character strings. Okay, so dia akan simpan, kecil sangat, saya besarkan sikit. Okay, so contohlah macam ni, jar, kita ada star strings, okay, and then equals to a dia, kita punya password dia lah. So yang ni saya kena letak 10 lah baru betul kan. 6, 7, 8, 9, 10 contoh. Okay, something macam ni. So let's say kita start dengan string 1. Okay, so apa yang berlaku kat sini, dia akan ambil ni dah, dia akan tengok karakter kat dalam ni. So dia akan simpan A dalam array. Faham? Sebab kita type this password, so dia akan simpan dalam array, dia akan key in this password dalam array index. So bila kita nak view balik apa yang ada dalam array index, for example kita buat strings 1, so dia akan panggil balik, dia akan point pergi kepada array tersebut. Okay, so value dalam string 1 tu, dalam array tu, array 1 tu adalah A. Okay, so kat sini maksudnya dia buat array index. Okay, so dia akan start dengan kosong. So maksudnya array tu start dengan kosong lah. So apa yang berlaku kat sini, bila kat sini dia buat declare, dia declare dahulu kita ada 10 password tu, mesti bukan 10 lah, maksudnya password yang di key in oleh users. So dia akan tengok dulu. So katakanlah users key in 12 password. Okay, users key in 12 password, so dia akan check. Okay, dia akan letak dalam 12 tu dalam length ni. Kemudian dia akan start tengok, dia akan check satu persatu apa yang user tu supply password. Okay, sebanyak 12 karakter yang user supply tu dia akan check dekat sini dah. So dia akan start dengan array index kosong. So dia akan check dulu the first character sama ke tak. So ini yang while tu buat. Okay, while function kat sini dia punya while statement tu, first kali dia akan check dahulu. Dia akan start dengan array, kemudian dia akan check length tu. Okay, betul ke tak betul lah. Kemudian baru dia akan start buat, dia akan buat comparison. So dekat sini lah dia akan panggil balik comparison. So kalau tengok dekat sini this is the first strings. Kita nampak hack a day minus u. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita macam tak familiar dengan this program, mungkin kita kata hack a day this is the password kan. Betul tak? You ada nampak password kan? Nampak. Belakang tu nak letak tu. Hack a day minus u kan. So kita pun letak lah
Mungkin kalau kita tak familiar dengan programming, kita kata tak, okay, sekarang kita nampak dah. So mungkin ini adalah dia punya password, hack a day minus you, kan? So bila kita key in, dia still is not the password. So hack a day ni berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Betul lah, karakter dia 10. Tapi the password is not right because of this is not the password. Okay, dalam coding itu pun, dalam coding ni if hack a day, so dia akan check balik dia punya, ini adalah array index plus 2. So kat sini lah dia punya kita kata apa? Dia punya trait. Alright. Plus 2 and then dia bagi not equals to apa yang kita key in. Ini adalah argument 1 ni kan. Argument value 1 ni apa yang kita key in kan. Betul tak? Yang ni faham je jelas? Faham. Argument value 1 ni apa yang kita supply. Contoh kita letak tadi hack a day you. So ini adalah argument 1. So apa yang dia buat, dia akan compare yang ni hack a day you ni dengan yang this one. So left side akan buat checking. Apa yang dia buat? It's not equal. Kalau tak sama, maksudnya wrong lah. Kalau sama, dia akan buat lagi. So dia akan close this bracket. So dia akan pergi kat sini. Nampak? Tadi start dengan kosong kan? Kosong tambah 1, so dia akan start dengan 1 pula. So apa yang berlaku kat sini, maksudnya dia akan check character by character. Okay, so dia akan check dulu character H, check dengan sebelah kanan dia sama ke tak, A sama ke tak. Okay, kalau H dengan H sama, dia akan return value. Tapi this is not the password because of apa? Nampak tak ni? So ini adalah real password. Okay. Yang plus 2 ni, maksudnya setiap karakter dia mesti Sama. tu. Yes. So kita pergi dalam notepad balik. Kat mana notepad saya. Saya buka notepad dekat dalam Windows kat sini. Okay. So hack a day minus you So dekat sini, so yang kita faham setiap karakter tadi, yang ni dia buat satu-satu, nampak tak? Sebab tu dia buat satu-satu. While 0, dia akan check dulu. Okay, kosong dengan yang tadi, length tadi tu okay, sama. So dia akan check dulu satu-satulah karakter ni. Yang ni dia letak H tapi sebenarnya ada plus 2. So dia akan check H plus 2 berapa. So kita akan refer pula kepada ASCII table. H value. Okay, saya buka dulu. Saya buka dekat Windows sini dah senang. Okay, ASCII table. Dia simple je, dia punya komandan, tapi kat situ dia coding dulu lah sebenarnya. Explanation on coding part. So H 72. okay, Decimal kan? 104 kan. So bila H plus 2 dia akan jadi 106 J. Boleh? So kat sini dia akan jadi J A. Kena cari lah. H kita ambil dia sebagai kita ambil desimal ke hexa? Ambil huruf kecil, jangan ambil yang besar, huruf besar. Oh, dia pakai huruf kecil lah. Dan Okay, sebab H ni, kita tengok H is 104. H betul. dalam ASCII table is 104. So 104 and then dia, sebab yang ni coding ni dia akan buat satu persatu tau. Dia bukan, sebab tu dia pakai while. Kalau tidak dia pakai if statement kan. Bila dia pakai while ni, apa yang dia buat dekat sini, lepas tu nampak tak? Dia start dengan local. Okay, ni kita ubah lah Kita rename the variable. So kita tahu kat sini adalah apa tadi? Array index kan. Okay, so kita letak bila kita nampak array index, saya nampak lah. Nampak? So nampak array index dia akan start dengan kosong. Okay, so the first character akan simpan dalam array index 0. So bila dia check, dia akan ubah macam ni lah. So dia sebenarnya dia pun buat satu persatu. Dia akan check single character by single character. So kat sini dia bagi if, tapi dia bagi dalam bentuk string. So dia akan check the first is H and then plus 2. So dia akan check satu persatu. So betul, tambah, dia akan check second A pula. H
Tapi yang H plus 2 lah. And then A plus 2 dia check dengan sebelah yang apa kita key in. Okay, yang sebelah kanan ni yang kita key in. So kalau sama, kalau tak sama dia wrong password. Kalau sama dia akan buat yang bawah ni. Dia akan tambah lagi lah. So bermaksud H, A, C, K tu dia akan check satu persatu. Tapi bukan dia check H, dia check J sebenarnya. Sebab coding ni lah H plus 2. And then A plus 2. Okay, kita tengok lah. Kita ada A is 97 and then plus 2 is 99. So kita ada C. So dia macam tu lah So dia ada C. Kita tengok mana coding. J, A, B, C. Yang C tambah 2, C, D, E. Oh silap. E kat sini Kemudian K, Dapat. J, K, L, M kan? M, M. A jadi C, F. D, E, F. Silap. F, A, BC. C, Curly bracket. Curly bracket. Y dia jadi clear bracket lah because of dia kat sini kan. So Y yang ni, so boleh tambah 2, 1 to 1 plus 2, what is 1 to 3. Jadi open kan, open brackets. And then slash atas ni kan, 45 kan. So slash is 45 and then 47 is front slash yang ni. Okay, and then U, V, W, U, V, W. Okay, so U dia ada U kat sini. 119 is W. So ni lah password dia. So kita boleh try copy. And then saya buat kat sini. Saya tak boleh paste kan. Tak boleh. Dah buat setting boleh. Okay. So bila kita key in the password, nampak dapat. So password dia simple je sebenarnya. Maksud kat sini dia simple je tapi coding ni sebenarnya ni coding ni lah sebab dia pakai while. So memang kalau kita buat this thing kita kena faham lah dia punya coding. Okay. So yang ni sebab kita nak crack password yang macam it's a game sikit lah sebab dia set password. So kita kena crack this password. Okay. So we need to understand the coding. Boleh Boleh faham yang ni? Tak boleh yang ni from time to time kita akan sikit-sikit. Okay. And then dia akan return lah. So bila dah successful kat sini, dah complete semua, re-index semua dah complete. Dia dah check betul semua Okay. Kemudian dia akan return, dia akan give the output ni lah, correct. Alright. So dia akan compare kan sampai dia stop lah. Kalau less daripada length tu dia stop sebab array index patutnya sampai 8 je kan, 10. So dia akan stop lah after that. Okay, dengan compare apa yang kita supply, apa array index yang HackAD ni simpan, daripada H sampai U ni simpan, dia akan check dekat sini kan dengan length yang ni, dengan yang kita key in tu. So kalau okay, semua dah betul, dia akan terus datang ke sini lah. Kalau semua karakter tadi tu dah betul 10-10 tu, dia terus pergi pada output correct, you have entered the right password. Okay, so this one we can save all. Right, so kita boleh buka a new project, non-share project. Kita tengok yang RE sample 5 pula. Okay, so we import. Okay, and then load to the code browser.
Okay, give time untuk dia analyze Right, so same. We goes to the main functions, so find out the main functions, and then dia punya main functions ni simple je. Okay, sebab it just give a simple coding. So maksudnya coding untuk dia check serial tu is not here lah, it's something else. Tapi you all dah jumpa dah kan dekat mana. Okay, so kalau kita tengok kepada output yang this one, okay, so ni adalah sample 5 So we put RE sample 5, kita run RE sample 5. Okay, so dia supply satu argument saja, kita tengoklah. Dia akan bagi balik the output RE sample 5 and then serial. Nampak tak? Dia punya output dia adalah dia pass balik this program file name. So maksudnya dia return balik argument 0. Okay, yang kita supply ni. Okay, kemudian password ke belakang ni tak letak kan. So dia expect kita untuk letak serial lah. So kita boleh letak any serial number. Contoh okay, batch serial. So kita kena try lah. Tak dapat. So this is the batch serial. So we need to find out what is the serial number yang ada dalam that program. Okay, so kita kena buka lah this program by using the assemblers, using GHydra tadi, GHydra. So kita dah buka dalam GHydra and then we need to find out. Okay, so kat sini as usual, so this is the main function, so we can edit the main functions. Sama aja, integer argument count, so they can check argument count and then char star arguments value. Okay, so from this we can see that apa yang dia buat kat sini, dia akan check serial. So kat sini kita boleh tengok lah apa yang dia check apa yang kita key in lah, betul? Argument 1, apa yang kita key in. So dia based on ada check serial function, dia akan check kalau apa yang kita key in tu is equal to 0, maksudnya dia akan return value. Kat sini nampak tak? Dia menggunakan value. Okay, so dia menggunakan returning value. So antara function tadi tu, sebab kita ada check serial functions, okay, kemudian kita ada yang ni first function kemudian kita ada main functions, kita ada ni function So untuk check tu dia bukan buat kat sini, sebab dia nak check setiap karakter tu kan. So dia ada satu function yang dia kena tengok, dia kena buka lah. So kita kena tengok function dekat sini. Okay, so apa yang berlaku kat sini sama lah macam tadi, dia akan return value. So kalau return value 0 tu maksudnya successful lah, ataupun dia punya comparison characters tu betul. Tapi kalau dia returns -1 value kat sini uval2 is equivalent to 0x FFF as usual tadi So this is the complement number which is represented as -1. So kalau return -1, dia punya password tu salah. So kat sini kita kena masuk ke dalam check serial number. So kita dah, kalau kita double click, okay, kita just double click, dia akan bawa kita pergi kepada check serial functions. Okay, sebab kita tahu apa yang dia buat pertama ni adalah function untuk dia check kalau tak sama dengan 2 kan. Argument count tak sama dengan 2, not equal to, dia akan terus return dia akan buat ni if else, dia akan return ni, nampak? Return uval tu. Maksud je apa? Dan kalau dia akan return batch serial lah. Bukan, kalau kita tak supply argument tu tak sama dengan 2. Kalau kita macam kita buat tadi kan, so dia akan return balik uvar ni. Uvar 2. Betul. Kita kena masuk, kita tengok dekat sini. Dia akan return balik program name tu kat sini lah nanti. Sebab dia ada kaitan dengan value kat dalam ni. Dia ada ni lain kan, sir? Hmm. Ada tu yang usage tu. Yes. Function lain.
So dalam dia benda ni dekat yang dia akan return ni, dia akan return dia dekat dalam check serial number ni. Okay. So apa yang berlaku, sebab tu kalau perasan, kalau tengok dia punya output kan, kalau kita supply yang this one, so argument ni satu je kan. Okay. So kalau kita supply argument tu, dia akan check bad serial ataupun good serial. Tapi kalau you supply just one argument, so dia akan check jadi one argument count is 1, so 1 not equal to 2. Betul tak? 1 tak sama dengan 2. Betul lah kan? So dia punya statement tu true. So nanti apa yang berlaku adalah dia akan letakkan balik ni. Dia akan give back this RE sample 5 and then dia plus dengan number lah, dengan serial. Okay, dia akan letak lah yang ni. So this is the output. So dia akan panggil balik whatever file name yang kita dah letak dekat depan ni. So argument 0 ni, argument count 0 ni, dia akan pass balik on the output. Okay, semua tu ada kat sini lah, sebab nampak tak U-Vault tu. So dia akan check dekat sini lah. Okay, so dia akan check this one and so on. Okay, so ini adalah tempat untuk dia check serial. Okay, lagi? Kat mana lagi? Okay, lagi satu yang kita boleh pakai. Sekejap, ini VisualBox. Kita ada fault analysis. Okay, function call tree dengan juga function graph. So ada dua bahagian kat sini. So kalau kita nak tengok dekat sini pun boleh. Kita boleh tengok lah. Ini adalah functions graph. They create a graph for us. So kita boleh nampak lah secara graphicals apa function yang dipanggil. Okay, so dia boleh check serial ni, apa function yang dipanggil lah kat sini. So yang di semua pun boleh juga digunakan untuk kita faham lah apa function yang dipanggil, function mana yang digunakan lah. So yang ni kita boleh close. Dan juga lagi satu kita ada function function call graph. Okay, nampak tak? So untuk yang program ni dia menggunakan 3 function. So dia ada function main and then dia akan call functions, so this is dia punya parent lah, main, and then dia ada check serials. Okay, so dia akan check serial and then dia akan check, kita ada satu lagi function untuk kita check strings length. So kita boleh double click untuk kita tengok ada tak lagi function yang terlibat. Kalau dia tak ada, kita boleh tengok lah hilang. Kita boleh check lah, kita boleh check from that dia punya secara graphical pun boleh. Function call trees tadi. Okay, yang ni pun boleh lah kita nak buat ni. So kalau function call trees kat bawah ni nampak tak? Contoh check serial. So bila kita view kat bawah ni check serial, kita boleh nampak lah what is incoming call, apa function yang panggil, this check serials punya functions, and also outgoing score. Okay, check serial number. Okay, so yang ni semua kita boleh close. Okay, so now agak-agak apa yang berlaku kat sini? Dekat mana kita nak cari lagi serial number? Okay, siapa yang dia dapat? Dia dapat kan? Siapa yang dia dapat tadi ya? Yang mention kepada saya dapat check serial. Ada. Ada dapat kan? Mana dia? Saya Tak tak bagi. Siapa yang dapat tadi? Tak. Saya tak dapat. Ada yang dapat tak? Tak ada lah. Tak ada seorang yang dapat kan? Herman. Kan? Jadi saya dengar ada kata yang 5 Yang dekat S good serial tu? Ha? Yang dekat S good serial tu, tu ada? Dekat mana? Dekat sebelah tu yang
S good serial tu apa tu? Bukan tu Kan bila kita double click function check serial tu dia keluar dekat mana? Yang ni saya klik ni. Saya patah balik. Ni lah check serial ni bila kita klik ni. Saya dah klik. Yang mana? Bukan yang S good serial number bukan argumency tu. Ni. Ha. Bukan. Okay, kalau kita double klik ni pun tak ada maklumat apa kat sini kan. So dia tak letakkan kita kata apa dia tak letakkan serial number tu secara nyata tu lah kat sini. Tak ada orang dapat lah. Tak ada yang dapat Kalau yang tu je. Okay, dapat. It's okay. So kalau tak dapat, it's okay. Kita cubalah sikit. Right. So kat sini kita dah masuk, kita dah faham tadi dia dekat first tadi, kalau kita back balik, so main function dia tak buat checking serial number. So main functions ni dia akan panggil from main function. So kalau tengok tadi example 1, 2, 3 and 4, dia tak ada macam ni kan. 1, 2, 3 and 4 everything has been allocate inside the main function. Semua benda yang dia buat tu dekat dalam main functions. Macam this one dia ada functions call. Okay, when we run the main functions dia akan call check serial functions. So dalam check serial functions lah proses untuk kita buat checking the serials number. Okay, so yang ni dia melibatkan beberapa functions lah. Function A, main function tadi, and then function serial number, and then kita ada functions length tadi tu, strings length. So kalau kita double click dekat strings length ni pun dia akan bawa kita pergi kepada functions ni lah. Okay, so yang ni kita tak gunakan sangat sebab yang ni dia string untuk strings length. Right. So dekat sini ni dia kita boleh check check serials. Dia ada parameter yang pertama. Okay, so dekat sini apa yang berlaku, apa yang dia check, parameter pertama tu adalah dalam check serial ni kan, tengok ni ni check serial ni boleh patah balik. Nampak? Check serials dalam ni parameter dia adalah arguments 1. Nampak? Dalam check serial function dalam bracket ni kan. Okay, argument 1. So bila kita klik dekat sini dekat check serial function ini adalah argument 1 lah. argv 1. Okay, sama juga kat sini. So anything yang related to param 1 ni, parameter 1 ni adalah sebenarnya adalah arguments 1. Apa yang kita key in, password yang kita key in. Okay, serial yang kita key in kat sini lah. So apa yang berlaku kat sini dia akan check, dia akan letakkan dalam variable 1. So kat sini kita boleh rename. So misalnya kita akan rename kepada length, length, length. Sebab kita tahu ini adalah untuk length. So dia akan check parameter 1, so RGV1 tadi tu. Apa yang dia buat, dia akan check apa yang kita key in. Betul? So kat sini RGV1 ni lah. Value dia nak ubah boleh, tak nak ubah pun boleh kan. Kalau kita nak ubah, kita nak rename variables boleh, tak nak pun biar je lah. Okay. So kalau ubah, dia akan ubah semua lah. Okay. So let's say kita ubah RGV 1 ni. Kita patah balik tengok. Okay. Dia tak ada masalah sebab dia variable name je kan. Tapi apa yang berlaku sebenarnya dia akan panggil yang ni lah. Dia akan panggil balik RGV1 tu. Okay, jadi kita ubah je untuk kita nak fahamkan. Okay, jadi apa yang berlaku kat sini, dia akan check dulu apa yang kita key in. Apa yang kita key in as a password tadi, as a serial number tadi, dia akan check dengan length. Jadi length dia berapa? Kat sini dia mention if length is equals to 0x10. So 0x10 ni adalah hexadecimal number. So kalau represented as decimal, dia akan jadi 10 akan jadi berapa? 10 hexadecimal. Okay. hexadecimal Jadi 16. 16 lah. So 0 x 10 hexadecimal lah ni. Yang ni adalah hexadecimal value. So equals to 10 is equals to 16. So kat sini kita dah faham lah. Jadi dia punya length adalah
sama dengan 16 lah. Dia punya, kita kata apa dia punya serial key tu. Serial key tu adalah 16. Okay. So kat sini kita dah dapat satu idea. Okay, equals to 16. So kalau kita nak ubah pun, kalau kita nak ubah supaya nampak lebih jelas pun, kita boleh ubah lah. Okay, kita boleh ubah. Sekejap, ubah kat mana commit local same, commit parameter. Sekejap, difference. Dekat sini boleh tak ubah? Oh, yang tak boleh ubah ni. Dia boleh ubah commit parameter. Sekejap sekat mana nak ubah komen. Set register value. Mungkin kita boleh ubah kat sini lah. Sebab jadi value dia adalah 10 kan. Tapi tak apalah. Kalau tak boleh ubah, kita boleh letak komen kat sini. Kita boleh, contohlah kita nak tahu kosong X ni, kita boleh letak komen. So kita boleh put a comments and then set pre-comments. Contoh kat sini kita boleh add notation lah. So value is 16. Contoh. So dia akan keluar lah. Okay, yang ni. So value is 16 ni. So dia boleh letak kat sini. Yang value ni lah, kita boleh represent it as this value. Okay. So nak letak boleh, tak nak boleh. Nak remove, kita boleh remove comments. Set. So yang ni kita boleh padam balik lah. So dia akan hilang lah komen ni. Okay. Alright, so password dia 16. Yang tu clear kan? Serial number is 16 and then dia akan check balik local 1C is equal to 0. So local 1C ni, apa dia, kalau kita tengok kat sini, dia akan start dengan integer arguments 1. So ini adalah kita punya array index macam tadi tu. So array index kita. So yang ni kita boleh rename. Kalau kita nak rename variables, so kita boleh letak array index. So dia akan start lah dengan array index 0. So dia akan start dengan array index 0. So apa yang dia akan start dengan array index 0 adalah apa yang kita key in. Okay. Contoh kita letak RE sample 5. Okay. Kemudian kita letak serial number SSTY contoh kan. Dia mesti 16 lah. Kita boleh gunakan lah. Apa saja kita letak kan. 16. Okay, so dia akan tengok 16 karakter kat sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So let's say 16 karakter. So dia akan check lah. Dia akan check satu persatu, sama juga macam tadi. So dia akan start dengan 0. Okay, so dia akan start dengan 0 characters and then sampailah dia plus 2. So dekat sini kita nampak dia ada array index dia bertambah. Kalau sebelum tadi dia check character by character kan, satu persatu dia plus 1. So satu-satu. Yang this one dia plus 2. Okay, so dia tambah 2. Tapi kita tengok kat sini lah. So apa yang dia buat, dia while dia akan check dulu. Okay, so length is equals to string length, kita punya arguments 1 tadi. So dia akan check. Okay, while ni dia beritahu lah, yang ni tak ada apa-apa, yang macam dia just beritahu okay, berapa length yang kita supply. Okay, kemudian dia ada separator, dia separate dengan comma ni. Kemudian dekat sini baru dia buat. So yang you long ni tak kisah. Yang penting kat sini adalah array index. So kita tengok array index is less than length. So dia akan tengok lah. Kalau 16, so dia akan check daripada kosong kurang daripada 16, betul lah. So dia akan buat yang bawah. So dia akan, loop tu akan berhenti bila sampai ke karakter 16. Okay, dia akan check, so dia akan stop lah. So dia akan check sampai 16 lah, sampai karakter yang last sekali. So kan 17 dia akan stop. Okay, 16 dia stop lah sebab dia start dengan kosong kan. Okay, length 16 tapi index ni start dengan kosong. So that's why bila 16 kat sini, array index 15 less than 16, okay lagi. Tapi kalau 16 dia akan stop terus lah.
Sebab 16 is less than 16 salah kan. So dengan terus stop. So dia akan check karakter dalam array index 0 sampai 15. Okay, tetapi sebenarnya adalah 16 karakter. Kat situ faham And then so apa yang dia buat dekat sini kalau true, okay, let's say 0 less than 16 kan, contoh true. So dia akan pergi pada if statements. Kemudian dia akan check balik. So dekat sini yang formula yang dia buat untuk dia dapatkan dia punya, kita kata apa dia punya serial number. Okay, so if integer, kita dalam bentuk integer lah ni. Okay, so dia tengok arguments 1, so dia akan ambil balik apa yang ada dekat dalam array index. So dia start dengan berapa? Dia akan start dengan 0 lah. Sebab ini value kat sini starter. So dia akan start dengan value 0. Value 0 minus, nampak tak? Kat sini. Kat sini faham yang ni faham? Yang ni 0. Sebab dia start dengan array index 0. So yang this one sama je kan? Cuma dia plus 1. Jadi dekat sini, apa yang berlaku adalah dia something like this serials okay, so dia ada serials minus dengan dalam keyword macam ni lah, dalam dia punya formula macam ni I plus 1 silap I plus 1. Okay. So not equals minus 1. Okay. Yang ni faham? Ini yang pertama if integer argument value 1, array index ni adalah dia akan start dengan 0. So apa yang kita key in the first character tadi tu, yang first character tadi tu kan, dia akan ambil lah value apa yang ada dekat dalam tu. Okay. So yang ni dia menggunakan integer, dia declare as an integer dia bukannya ni kan ASCII apa semua. So dia menggunakan integer. Okay. So dia declare integer. Right. So minus dekat sini 0 minus 0 plus 1. Okay, jadi 1 lah. Jadi 0 tolak 1 is not equals than minus 1. Betul ke salah? Betul? Kan? Betul. Betul ke salah? Betul kan? Betul lah kot. Sebab S tolak S. Kita contoh, kita letak 0. Sebab dia start dengan 0 kan? Kemudian tolak dengan 1. Tolak dengan 1. Dalam kurungan. Itu 1. Dia bukan ambil yang huruf yang kita enter tu je. Macam mana? Bukan yang serial tu daripada argument yang kita enter tu kan? Alamak, easy. Maksudnya S dengan S lah kan yang tu. Sat. Ada orang call. Nama yang tak rotek semalam. Sat. Okay. Semalam main hantar rotek, saya tak ada. Saya tak angkat. Okay, sekali lagi. Yang yang array index tu, yang I tambah 1 tu. Okay, yang 4 je ni kan? Bukan dia ambil daripada argument yang kita enter tu. Yes. So kira dia guna value yang S tadi lah, yang atas tu kan. So untuk dekat tolak. sini
ini array index ni, dia akan check balik apa yang ini array index ni maksudnya dengan start dengan value 0, tapi value 0 ni dia akan tengok dalam argument 1. Value 1 ni, argument value 1 ni apa yang kita key in tu lah. Okay. Tapi dia akan tengok dekat sini, dia nak tengok index berapa. Dia nak tengok apa yang kita key in tu. So kita key in 15 karakter, betul? So dia ada index 0, index 1, index 2, index 3 sampai seterusnya lah, betul tak? Betul. Okay. So dia nak tengok karakter dekat sini ni. Setiap karakter ni macam mana dia nak compare. Kalau yang RA sample 4 tadi dia compare satu persatu. Yang this one dia compare dengan yang belah kanan ni, betul tak? Kan tadi kita dah hack a day kan? Hack a day, so dia compare H plus 2 jadi lain lah. Kemudian dia compare dengan sebelah sini, sama ke tak? Tapi formula dekat sini yang H tadi, hack tadi, H tu dia plus 2. So dia akan compare dengan apa dekat sini. Macam yang ni dia compare ke tak? Yang ni dia compare dengan minus 1. Nampak? Yang ni dia buat macam ni. Ini index yang pertama. Contoh index 0. Kemudian index 0 plus 1 jadi berapa? So dekat sini akan jadi 1. So kosong tolak 1. Sebab kosong tambah, saya buat macam ni lah Nampak tak? Let's say ini adalah first serial, first index. Saya buat, saat okay. Kat mana tadi? So kita akan start dengan kosong. Index 0. Okay. So index 0. So kat sini dia akan jadi 0. Kemudian kat dalam ni kan ada formula. Ni formula minus Ini yang ni. So ini 0. So ini adalah minus. So dia akan jadi minus 0 minus. Kemudian dekat sini dia akan tengok balik. Okay. Index sekarang ni adalah kosong. Sekarang index kita adalah kosong. So dia akan jadi kosong plus 1. So dia akan jadi 1. 0 plus 1 is 1 Kemudian dia akan compare. Is not equals to minus 1. Okay. Yang ni not equals ke equals? Ini equals. Equal. So false lah statement tu. Okay. 0. Kosong tolak 1 negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 1. So dia false lah statement ni. Dia false Betul kan? Sebab dia kalau nak true dia kena tidak sama dengan negatif 1. Ampun buat saya pening. Saya pun jadi pening. Tak, kalau dia sama dengan, yelah betul. Betul. Tapi sebab dia tak sama dengan, so dia false lah. Sekejap. Itulah saya pun dah kosong. Dia jadi kosong. Okay. Baru saya dapat tangkap. Okay. Saya silap kat sini. Dia betul dah. Kat sini. Sebenarnya tapi ini bukan value ni, saya silap. Saya nak bagi tahu tadi. So jadi macam ni saya silap Betul yang awak cakap tadi betul, tapi dia punya kat sini tak memenuhi dia punya statement disebabkan saya silap kat sini. Dia sepatutnya macam ni. Okay, saya buang dulu lah. Saya rasa yang ni dah okey kot. Yang ni. Okay, so dia akan tengok value kat dalam ni. Betul yang tadi yang cakap tu. Dia bukan yang kosong. So dia akan tengok apa yang ada dalam kosong tu. Okay. Yang kita enter tu lah kan tu. Yes, yang kita enter kosong tu. So dia akan tengok array index 0. Apa yang ada dalam array index 0 tadi tu. Okay. Macam ni ni baru betul. Minus dengan apa yang ada dalam array index 1. Boleh? Not equals to minus 1. Not equal Not equals to minus 1. Okay. So kat sini dia akan buat. So dia akan check statement tu kat sini. Kemudian kalau tak sama. Kalau sama
kalau sama true kan, contohnya lah, katakanlah kita ambil karakter 1 and 2 kan, contoh kita tukar kat sini lah. So 1 and 2. Okay. So 1 and 2, 2 tolak 1 berapa? 1 tolak 2 dia akan jadi negatif 1 kan. 1 minus 2, yang ni kawan ni yang this one is 1. Okay, 1 minus 2 berapa? Kita akan dapat negatif 1. negatif 1. So negatif 1 is not equal to negatif 1. Memenuhi ke tak? Negatif 1 tak sama dengan negatif 1. So statement tu false lah kan? False. Okay. So bila false, nampak tak? Bila false, Dia apa yang akan ni, if ni false, dia akan pergi, dia pergi kepada bawah ni kan? yang bawah sekali array index tambah 2. Betul tak? Dia akan pergi kepada Kalau yang true bawah baru ni. dia return negatif 1. Okay. Sebab yang ni dia dah masuk dekat dalam while, kan dia duduk kat dalam bracket ni kan, duduk kat dalam bracket ni kan. So bila tak sama, it's not equal to negative 1. Jadi statement tu negative 1 is not equal to negative 1. Jadi false lah benda tu. So bila false, dia akan tambah yang ni. Dia akan buat yang ni. So jadi array index 0 tambah daripada kosong tambah 2. So dia akan naik ke atas ni pula. Okay. Tapi kalau statement tu So check 2 dengan 3 lah. Contoh kalau dapat 2, value tu 2, contoh 2 tak sama dengan negatif 1. So true kan. So kalau true baru dia akan return negatif 1. So bila dia return value negatif 1 ni, sebab true kan dia akan turun bawah kan. Bila true dia akan turun. So kalau true dia return negatif 1 tu maksudnya dia akan return patah balik dekat yang awal tadi tu lah. Negatif 1 tu kan dia akan keluarkan error kan. Dia akan negatif 1 tu salah, faham tak? So kat sini dia nak dia macam nak kita confuse sikit lah. Sebenarnya kalau kita faham kat sini, statement ni simple je. Yang this one, tolak this one, mesti dapat negatif 1. So yang membolehkan statement ni jadi true ataupun jadi false kan, jadi false adalah jawapan ni saja. So selain daripada negatif 1, dia akan jadi true, betul tak? So kita punya target adalah kita kena cari 0 tolak 1, index array for 0 minus 1, then we need to get the negative 1. So dia punya keyword adalah negative 1 kat sini. Sebab statement ni sahaja negative 1 not equal to negative 1, statement ni sahaja yang bagi jawapan false kan? Tak? Statement ni semua bagi jawapan true kan? Statement ni je bagi jawapan false. So apa dia buat? Kalau false, dia akan tambah balik array tu. Nampak? So dia akan check 2 ni. Bukan dia check lah, dia tengok okay. 2 ni memenuhi, okay, false. So dia akan naik ke atas, tambah 2. So bila tambah 2, sini dah jadi 2, betul tak? 2, sebelah ni akan jadi 1. sini 2, sini 3 lah. Sebab dia tolak 1 mesti jawapan. Dia tolak. Kemudian yang ni kan 2, tambah 1, 3 kan. So jadi 2 tolak 3 pula. So 2 tolak 3 kat sini. Karakter kat sini. Faham? So dekat sini kita boleh cari, kita boleh letak any serial key yang bagi jawapan negatif 1. Berapa contoh? 3 tolak 4 lah. 3, 4 kan? 3 tolak 4 dapat negatif 1 kan? So false. So bila false, dia tambah lagi 2. So now apa yang dia buat? Tadi 4. Okay, tadi 3 kan? Tambah 2 jadi 5. So dia akan pergi kepada 5 dengan 6. Dia akan pergi kepada dia kira check every 2 lah. Kita punya array index yang kelima kan. Tapi yang kelima ni kena tolak yang ke-6. So dia akan jadi 5 and 6. So 5 and 6 ni jawapan ni mesti negatif 1. So apa kita boleh buat lagi? Kita boleh guna 5, 6 kan? Nampak? So kita boleh lah, sebenarnya kita boleh pakai apa saja jawapan, tapi dia akan compare macam ni, 2, 0 dengan 1.
2 dengan 3, 4 dengan 5, betul tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya karakter tu kita kena buat macam ni. So yang ni kita boleh tukar lah. Katalah kita nak buat nak letak 5, 6 lagi pun boleh. Tak 1, 2 pun boleh. 1, 2 contoh macam ni Cuba try boleh tak? Boleh saya. Okay, kata kalau kita pakai 1, 2 semua kan. Sebab yang ni dia pakai integer ni. 1, 2. Alamak, saya tak buat. Zoom block. 1, 2, 1, 2. Tak cukup Jadi Oh, 16. Saya ada 16. 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Satu lagi. Okay, so dia kena 16. Baru dapat good serial, nampak tak? It's a good serial. So kalau kita tukar lagi, kita buat 2, 3. Boleh. So dia tak kisah. Dia semestinya yang this tu dia akan check based on coding itself. Tadi dia check 2 minus 3 is equal to negative 1. So dia akan buat benda ni. Nampak? Okay. So kalau kita pakai ASCII character, boleh tak? ASCII tak boleh lah kan sebab kita kena key in value dekat sini kan. So kalau kita letak cuba try kat A kat. ASCII mana? ASCII. ASCII saya try macam tak boleh. Tak boleh kan? AB. Cuba kita pakai AB kat AB. Dia dapat lah. Tapi saya rasa tak pas. Sebab kita dah declare integer kat situ. Boleh? Good serial. AB. Boleh ni dapat jawapan. Good serial. Maksudnya kat sini dia akan tukar lah function ni. Dia akan tukar apa yang dalam kalau kita pakai integer. Kalau kita key in dalam ini array index argument. So kalau kita key in A capital A so dia still boleh minus dengan B capital B, so still dapat minus 1. So dia still boleh ubah tu lah. So kat mana dia buat senang. Maksudnya dia dalam array tu dia boleh simpan lah. Dia boleh simpan value A tu. Okay. Betul lah, boleh. Saya bersilap. Betul lah, boleh. Sebab dia simpan value dalam array index. Okay. So value A tadi tu, A besar tu kan berapa? A besar 65 kan. So 65 dia disimpan dalam array index 0. Dia simpan dalam array index 0. So 64 minus dengan 65 something macam tu lah. Pasti dapat jawapan kan. Okay. Dia akan ambil balik value yang ada kat dalam array index tu. So dia akan ambil lah array index 0 is value dalam array index 0. Contoh kan kita pakai A jadi, so value dalam array index 0 tu, value dia adalah dalam array index 0. Kalau kita masukkan A, dia adalah A besar sama dengan 64 lah. Okay, so dalam array index 1 capital B
So equals to capital B. So dia akan jadi 65. So dia akan ambil value ni lah. 65 tolak ni. Still dapat. Dia bukan tolak ni. Dia akan tengok value dalam index ni. So apa value kat dalam tu, so dia akan tolak. So that's why kita boleh pakai whatever lah. 1, 2 kan. 1, 2, lepas tu nak pakai 6, 7 pun boleh. 6, 7, nak pakai 8, 9, nak pakai 5, 6, nak pakai 4, 5, nak pakai 2, 3, 5, 6, 4, 5. So dia still dapat. Okay. Boleh Okay, sir. Okay. Settle second part. Jadi apa-apa sekali pun kita kena faham kat sini lah. Kan? Tapi untuk lab ni dia nak bagi tahu kita lah. So apa yang kita boleh buat adalah kita can get the information from the functions that has been called. Okay, so kalau sebelum ni 1, 2, 3 and 4 we are doing the analysis and the reverse engineering based on the main function, sebab all the codes has been written inside the main functions. So now for the example number 5, there are few functions that has been called by the main functions. For example, we have a check serials functions. So the codings that shows how the serials number being checked, being compared is belongs to the check serial function. So kita kena faham lah kat situ. So bila kita find out the main functions, jawapan tu tak ada kat main function So dia punya checking untuk serial number tu tak ada kat sini. So apa yang berlaku adalah kita kena masuk dalam check serials, and then dekat sini apa yang berlaku, so bila dah fulfill dia punya requirements, dia akan returns the value. Okay, so dia akan returns back the value. So dia akan return balik kepada the main functions lah. Okay, dia akan returns dah selesai semua ni So dia akan return uvar equals to 0. Sebab dia dah complete yang ni So bila dah length ni dah lebih, dia akan pass yang this one. Okay, dia dah compare kan. Kalau while ni dah ni, okay, yang ni tutup, ni buka, ni tutup. So yang ni yang ni. So bila yang ni dah tak complete, dah karakter yang terakhir, okay, karakter yang terakhir tu dah complete, so dia akan pergi yang ni lah. So dia akan returns 0. So bila return 0, dia akan pergi pada main functions lah. uvar 1 kan. So dekat sini dia akan check uvar 1 tadi tu. So kalau uvar 1 is equal to 0, so value yang sebelum tadi yang dekat check serial function, check serial tu dia cuma check karakter kita. Tapi bila dia mai dekat sini, bila sampai dekat sini kan, apa yang dia buat? Dia akan check value uvar tadi tu. Dia bukannya check, dia bukan buat checking, dia bukan check, maksudnya check serial tu bukan berlaku kat sini. Kita nak check karakter tu dekat dalam serial functions, check serial functions. So check serial function bila dia dah compare satu persatu karakter tu, kalau dah betul complete, so dia akan pass value either value 0 or value negative 1. Kalau value 0, reply balik value 0 kat sini, so dia akan check dia value 0 dalam uvar tadi. Kalau equals to 0, then this is a good serials. Kalau else, negative 1 lah. So this is a bad serials. Okay, boleh So main function ni hanya untuk buat compare either value 0 or value 1 yang has been written by the check serial function. So dekat main function dia hanya compare sama ada check serial functions tadi return value kosong ataupun value 1 sahaja. Dan juga dengan arguments lah. Arguments count either 0, either once or 2. Okay. So nak tengok macam mana proses check serial number tadi dekat dalam function check serials. Jelas Jelas. Maknanya dia boleh ambil function lain ni. Dia boleh. Yes, memang lah. So kan ini kan program. So kita boleh call function kan. Kita boleh call functions. Sebab tu kalau tengok dekat sini yang kita buat tadi Windows, and then kita tengok function call
graph, function call graph So kita boleh nampak ini yang berlaku. So dengan start, bila kita execute saja, dia akan call for the main functions, and then main functions dia akan call pula beberapa function yang lain. So dekat check serials kita boleh view lah check serial ni apa yang dia buat. So dia panggil function string slang. So dekat usage ni kita tengok ada tak apa lagi. So dia akan print f and exit for example. So kat sini dia ada puts. Okay, so puts. Alright. So ini adalah functions yang dipanggil lah secara graph. So kalau kita tengok kat sini, function lain tu tak penting untuk kita buat reverse engineering ke ataupun macam mana? kita tengok objektif kita apa lah. So yang usage ni, yang lain ni untuk print f. Kan, yang ni untuk dia exit, untuk dia keluar daripada tu kan, nak terminate. Yang puts ni dia nak letakkan. Kan? So objektif kita nak dapatkan serial number. So dia letaklah check serial, tapi macam memudahkan kita lah sebab dia letak check serial. Function name tu check serial. Sebab apa? Sebab dari situ kita dah boleh agak ini function untuk dia check ni. Tapi dia letak function name lain. Dia create satu function lain kan. So kat situ yang kita, maksudnya bila kita buat reverse engineering, kita punya kebolehan ability untuk kita define ataupun find out dekat mana function yang boleh ada maklumat. Okay, so kalau smart malware developers ke apa semua kan, dia akan cuba untuk Kulit benda tu. hide kan benda tu lah, macam takkan nak letak macam kita buat root kan. So dia nak letak IP address kat situ, dia nak takkan dia nak letak function untuk send apa yang dia ambil tu kepada satu IP. Takkan dia nak letak macam satu function nama yang memang kalau orang tengok tu, ini function nak send information ni, ataupun dia nak capture keyloggers kan, function untuk dia capture kita punya ni kan, kita punya keyboard punya keystroke. So takkan dia nak letak kat situ keyboard terang-terang lah. So kita kat situ ya kita kena kalau macam dia buat macam tu mudah lah untuk kita faham. Kita maksudnya kita kena kita kena cari function apa yang mungkin ada maklumat yang berguna. Sebab tu kalau ingat lagi kita buat string analysis kan. Kan bila kita buat string analysis, ini kan semua string betul tak? Walaupun dia buat obfuscation technique, tapi kadang-kadang dia masih lagi boleh extract out the string kan. So kalau string function jadi contohnya dia pakai nama macam ni, check serial, capture keyboards kan, logs, create logs. So kita dah boleh agak-agak lah. Kalau kita jumpa function daripada string analysis tu, kita dapat function yang pelik-pelik, connect apa kan, dalam bentuk string lah, function yang dalam bentuk string yang menggambarkan kemungkinan itu adalah malware. So kita akan faham lah. Bila kita tak buat yang ni lagi, kita baru buat string analysis, kita baru buat static analysis kan. So kat situ pun kita boleh dapat information, ini kemungkinan malware. Sebab apa? Sebab function yang diguna kat dalam tu macam pelik-pelik, macam menunjukkan dia adalah malware lah. Tapi kebanyakannya akan gunakan nama yang macam lain sikit lah. Sebab dia cuba hide kan dia punya functions tu, ataupun dia panggil. Okay, so dia macam dia panggil sikit kan. So attackers pun takkan dia nak letak function name pelik-pelik, betul tak? Kalau dia letak pelik sangat pun nanti dia pun pening juga nak buat kan, sebab dia nak write recording. So dia kena at least dia faham lah benda apa yang dia buat. Okay, so bila kita buat yang ni lebih kepada reverse engineering. Dia nak suruh kita buka program tu. So bila kita buka program tu, kita boleh find out lah apa information yang kita boleh dapat daripada this thing. So kalau yang this one, simple lah. So dia bergantung dekat apa? Bergantung dekat coding tu lah, algorithms itself Okay, so give me time dalam 10 minit. Saya nak upload yang satu lagi tu. Saya nak download dulu sekejap. Okay, mungkin kita boleh break dulu kan, minum dulu sekejap. Okay, saya stop sekejap. Stop recording.